Itu sebabnya tuan-tuan yang saya katakan, perjalanan ahli sufi ini kalau diambil daripada sudut tarekat, kalau diambil daripada sudut tarekat, betul lah, daripada mursyidnya, daripada pengijazahannya, semua nanti akan disebut dalam kitab ni, daripada pengijazahannya, daripada jazbahnya, semua tu dia tu mengolah pendirian seseorang itu daripada zauq. Dia bukan lagi mengolah seseorang itu daripada ilmu. Kalau kita mengaji kitab tasawuf seperti Minhajul Abidin ataupun kita mengambil daripada kitab-kitab yang lain, di mana kitab-kitab itu bukan kita katakan kurang daripada maksudnya, tetapi kitab itu mesti juga dilalui, tetapi mesti disambung. Maksudnya kitab-kitab tersebut mesti disambung, dan tasawuf ini mesti ada guru yang membimbing. Seperti mana usul fikih ada orang yang membimbing, seperti itulah tasawuf ni mesti ada tarekat dia. Tarekat itu adalah usul bagi tasawuf itu. Jadi usul tasawuf itu mesti ada yang membimbing. Jadi bimbingan dia itu adalah bimbingan daripada melahirkan sifat mazmumah daripada zauq, bukan daripada ilmu lagi. Jadi daripada ilmu satu cabang yang perlu kita dengar dan kita ambil supaya kita mengetahui, tetapi ada satu cabang lagi iaitu daripada zauq. Jadi hasil daripada tauhid af'al ni menyebabkan seseorang itu susah nak jadi riak, sebab tak nampak perbuatan dia. Dia nampak semua perbuatan Allah. Jadi Tetapi sungguh pun seperti demikian itu, yakni segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala jua. Maka jangan engkau melampaui akan syariat Muhammadiyah. Jangan kita jadi seperti orang-orang hakikat yang terpelencong. Sebenarnya mereka bukan orang hakikat, tapi mereka tu suka sembang-sembang benda yang disebut sebagai hakikat. Jadi orang pun disebabkan mereka orang hakikat, sebenarnya mereka bukan orang hakikat, mereka zanadiqah. Zanadiqah ni maksudnya orang yang murtad, orang yang zindik, terkeluar daripada syariat Islam. Sebab jikalau mereka menghalalkan yang haram lah. Okey, jadi dia kata dekat sini, jangan engkau melampaui syariat Muhammadiyah, iaitu wajib atasmu mengerjakan segala yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan wajib atasmu menjauhkan segala yang dilarang. Jangan sekali-kali mengiktikadkan gugur taklif. Tuan-tuan tolong bariskan daripada tetapi itu. Tetapi sesungguhnya bariskan sampai gugur taklif tu. Bariskan. Kalau ada pensel, bariskan pakai pembaris. Sebab itu penting tu. Jangan iktikadkan sampai gugur taklif syarak. Maka jikalau engkau iktikadkan gugur taklif syarak, nescaya jadilah engkau kafir zindik. Nampak? Kafir zindik ni terkeluar murtad. Saya ingatkan selalu tuan-tuan ya. Saya ingatkan jugalah, walaupun saya rasa selalu dah saya sebut perkara ni. Kafir zindik ni, jadi kafir, jadi murtad ni, sama ada kita secara tak sedar lah, kalau orang Islam ni secara tak sedar, itu adalah bahaya kafir zindik ni. Kafir zindik pula, kafir lah, keluar daripada agama Islam, murtad, sama ada dengan jalan tasawuf yang sesat ataupun dengan jalan wahabi, dengan jalan mujassimah. Saya misalkan, katalah umur kita 15 tahun sampai 60 tahun. Kita katalah Allah mentakdirkan umur kita sampai sekarang 60 tahun. Allah nak matikan kita umur 64 tahun. Okay, sekarang daripada 15 tahun sampai 60 tahun, kita ada 45 tahun dah. Daripada 15 tahun tu, kita ada 45 tahun yang kita daripada baligh. Selama 45 tahun tu, setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. Jadi 45 kali Lailatul Qadar kita dapat. Jadi kita ada dah 45 Lailatul Qadar. Kemudian pada umur kita 61 tahun, kita pun dapat penyakit ni, dapat apa? Bukan dapat penyakit, dapat kefahaman yang salah, ataupun kita berguru dengan orang yang salah, sehingga kita absorb pahaman-pahaman yang salah tu, sehingga kita menjadi kafir zindik. Sama ada dengan jalan wahabi, mujassimah, kita jadi kafir, ataupun dengan daripada jalan tasawuf yang sesat, jadi kafir. Umur 60 tahun tadi tu dah kafir, 61, 62, 63 jadi kafir. Kemudian akhir 63 baru kita tersedar yang kita kafir, tersedar yang kita ini sesat, baru masuk ahli sunnah balik. Bila masuk ahli sunnah balik dan kita pun bersembahyang sampai tasyahud, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan muafakat dengan hati kita, muafakat dengan terjemahnya, muafakat dengan hati kita, kita masuk Islam balik. Masuk Islam balik nak sampai 64 tahun, mungkin kita ada setahun lebih kurang, nak sampai 64 tahun, jikalau dia dapat melalui Ramadan sampai habis, dia baru ada satu Lailatul Qadar. Itu kalau dia sempat lalu Ramadan. Kalau dia tak sempat lalu Ramadan, maka dia langsung tak ada Lailatul Qadar. Dan dia mati umur 64 tahun tu, dia baru ada berapa? Dia baru ada setahun sembahyang. Padahal dia dah sembahyang sepatutnya selama 45 tahun tadi tu. Sepatutnya dia dapat sembahyang banyak, tapi dia ada 1 tahun saja. Jadi itu sebabnya saya katakan murtad ni bahaya.
Murtad ni bahaya dan mesti diingat-ingatkan. Satu kesesatan tu kena jaga. Suatulah kita ni perlu kepada ilmu dan perlu kepada guru. Perlu kepada guru yang mengajar. Baik. Jadi dia kata jadilah kafir zindik, na'udzubillah min zalik. Dan berpeganglah engkau kepada syariat Muhammadiyah. Syariat Muhammadiyah ni maksudnya rupa zahir dia, rupa zahir syariat Nabi kita. Serta engkau i'tikadkan dan engkau pandang dengan mata hatimu akan segala perbuatan itu daripada baik dan jahat sekaliannya perbuatan Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi digabungkan syariat dengan hakikat. Ikut segala syariat, yang jahat jangan buat, yang baik kita buat. Bila kita buat yang baik, kita jangan pandang kita buat yang baik. Bila buat yang jahat, bila sesuatu jahat berlaku, jangan benci kejahatan tu. Jangan benci perbuatan tu. Benci mengikut peraturan syariat Muhammadiyah. Maksudnya perbuatan tu yang berlaku, kita tahu tauhid Allah, kita tahu itu adalah tauhidul af'al, tetapi melarang ataupun menghina ataupun mencela mengikut syariat Muhammadiyah. Jadi bukan bererti kita bila kita memahami tauhidul af'al langsung kita tidak mencela, kerana syariat Muhammadiyah mencela segala yang segala yang cela tadilah daripada kufur dan maksiat. Jadi kedua-dua perkara tadi tu dia kata mesti ikut. Jadi syariat Muhammadiyah dan juga syuhud tadi tu. Daripada yang baik dan jahat sekaliannya perbuatan Allah Ta'ala dan lepaslah dan lepaslah engkau pada ketika itu daripada syirik khafi dan lainnya. Syirik khafi dan lainnya daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, kerana manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada baginya sesuatu perbuatan, nescaya tiada sunyi engkau itu daripada syirik khafi. Jadi dia kata sebab apa tadi jadi bersih? Sebab kalaulah ada satu sudut ataupun satu juzuk daripada i'tikad kita memandang kita ada perbuatan, aku yang telah bangun malam, aku yang telah jadi baik, aku yang telah memimpin umat, katakan aku yang telah menjadi guru ke, aku yang telah menyulukkan, aku semuanya aku. Jadi bila ada merasakan kita ada perbuatan, bererti tak ada tempat untuk kita rasa takabur, ada tempat untuk kita rasa riak, ada tempat untuk kita rasa sum'ah, dan ada tempat untuk bersarang hijab. Jadi itulah cerita dia. Sebab tu dia katakan, maka kalau kita rasa kita ada perbuatan, maka boleh adalah kebarangkalian untuk kita kena syirik khafi. Dan jikalau lepas engkau daripada syirik jali sekalipun, jikalau engkau lepas daripada syirik jali ni seperti menyembah berhala, seperti mengaku ada Tuhan yang lain, ya. Baik.